Yang firman Allah di dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 pada ayat yang ke-7. Di pertengahan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagiannya lagi akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kepada kita bahawasanya tidak kesemua umat manusia itu ahli syurga. Ya. Tidak kesemua ahli syurga. Sebab telah dijelaskan oleh Allah. Sebahagian masuk syurga, sebahagiannya lagi akan dihumban ke dalam neraka. Sebab itu untuk memahami arti kemerdekaan yang sebenar, memang luas. Itu saya tak nafi. Macam-macam takrif. Saya pilih satu takrif. Takrifnya ialah kemerdekaan yang diikat dengan akidah serta peraturan Islam. Itulah akidah sebenar ataupun kemerdekaan yang sebenar. Mana kemerdekaan yang diikat dengan akidah soal keimanan, keyakinan, kepercayaan dan peraturan Islam. Jadi merdeka ni kita tahu bebas. Bila kita tengok semula takrif yang saya baca tadi, sebenarnya kita tidak bebas. Ini kena faham. Kebebasan yang ada batas dia. Kita tak boleh buat sesuka hati. Sebab Allah telah menyediakan syurga dan juga neraka. Sebahagian masuk syurga, sebahagiannya lagi ke neraka. Jadi, kalau kita tengok sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, jelas. Ujibatil jannah bil makari wa ujibatil nar bil syahawati. Syurga tu dipagari oleh perkara-perkara yang sukar, sulit, payah. Manakala neraka dipagari oleh benda-benda, perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi cuba tuan-tuan tengok. Kalau kita memahami pengertian kemerdekaan yang sebenar, kita akan berhati-hati. Nak masuk syurga bukan mudah. Tetapi senang dan mudah nak masuk ke dalam neraka. Justru kata ulama. Dengar baik-baik. Penganjur minta 1 jam. Baik. Kita tengoklah takat ada modal. Habis modal kita balik awal, tidur awal, bangun awal. Jangan tidur awal, bangun lewat. Itu cerai. Kan? Baik. Ulama menyatakan manusia ni yang menyebabkan mereka gagal membebaskan diri mereka daripada sambaran api neraka kerana manusia ni senantiasa tertipu. Tertipu dengan 4 perkara. Justru bebaskan diri kita daripada sambaran api neraka. Jangan terpedaya, jangan tertipu dengan 4 perkara ini, sebab sekiranya kita tertipu dengan 4 perkara yang akan saya sebut malam ini, mana kita sedang menempa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bebasnya pun ada batas-batas. Apakah perkara-perkara tersebut? Pertama ulama sebut ialah dunia, tuan-tuan. Kalau kita tengok hadis Muslim tentang dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini umpama penjara bagi orang-orang beriman. Makna tak bebas. Siapa kata kita bebas sepenuhnya? Tidak. Manakala
Dunia merupakan syurga bagi orang-orang kafir. Golongan yang tidak beriman, dia apa peduli soal halal, haram, dosa, pahala, itu tak penting. Sebab dia tidak memahami arti kemerdekaan yang sebenar. Bebaskan diri kita. Jangan tertipu dengan dunia. Nabi dah sebut, dunia ni umpama penjara bagi orang-orang beriman. Maknanya kita tidak bebas sebagaimana yang kita bayangkan. Nak buat ini, ada dosa, ada pahala, ada halal, ada haram. Cuba kita dengar firman Allah. 4185. Dalam surah Ali Imran. Allah sebut tentang dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Dan kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, atau dunia itu sendiri adalah kesenangan yang memperdaya. Bukan semua benda kita dalam dunia ni kita boleh buat sesuka hati. Ambil itu makannya, tak boleh. Kalau kita tertipu dengan dunia, binasalah kita. Mana kita gagal membebaskan diri kita daripada cengkaman, sambaran, api neraka. Ini dunia, tuan-tuan. Sedangkan Allah menyatakan dalam banyak ayat, tuan-tuan. Kerana bila celik-celik bangun pagi, nampak dunia. 79. Ayat 38, 39. Juzu amma an-nazi'at. Allah sebut, wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan mereka-mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, tidak mempedulikan lagi soal halal, haram, dosa, pahala, rasuah makan, beri rasuah, yang beri, yang makan, menyeleweng, pecah amanah, khianat, kerana berebut dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang kata Allah, yang mengutamakan kehidupan di dunia, halal haram tak peduli, dosa pahala ketepikan, maka tempat tinggal mereka kelak ialah neraka jahim. Ada tak ayat tu? Ada kan? Itu cerita dia. Jadi memang betul, tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang saya baca semalam, Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis. Manis dan hijau. Maknanya kita akan terpedaya, tertipu dengan keindahan dunia, tuan-tuan. Apa dia dunia nanti? Lagi akan datang. Ini yang kena faham. Saya akan bagi jawapan. Bukan bermaksud tak boleh ambil dunia. Tapi kena ambil kira soal dosa, pahala, halal, haram. Sebab kemerdekaan yang sebenar, kemerdekaan yang diikat dengan akidah serta peraturan Islam. Boleh, tuan-tuan? Geng saya ni lah. Boleh kau, no? Itu cerita dia. Bukan dia buat sesuka hati. Pasal nak makan apa makan, nak tipu siapa tipu, nak ambil duit mana, duit rakyat kan, nak songlak. Oh, tak boleh. Nah, Ustaz nampak segak dengan putih. Oh, jadi kalau tak putih, tak segak lah. Oh, setiap malam kena pakai jubah putih. Saya ada 6 jubah putih. Tak apa, setiap malam saya pakai jubah putih. Ada orang kata handsome. Mugilak. Baik, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Itu cerita dia. Saya kemukakan dalil hadis Imam Muslim. Inna dunya hulwatun. Sesungguhnya dunia ni manis. Ini yang banyak manusia kejar dunia, tercicir akhirat. Tidak mempedulikan akhirat. Allahu Akbar. Jiwa kacau. Tengok orang tu macam.
Nah, apa dia dunia, tuan-tuan? Kita ulang semula. Dunia ni tidak melebihi 3 perkara. Pertama, kekuasaan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kedudukan yang tinggi. Itu saja dunia. Siapa yang berkuasa, dia rasa dia hebat. Ketika itu, sekiranya dia membelakangi petunjuk Allah dan Rasul, jadilah dia seorang pemimpin yang rakus, yang zalim, diktator dan sebagainya. Allah. Ini yang berebut sangat tu. Sebab bila dah jadi pemimpin, ada kuasa, tuan-tuan. Ini sebahagian daripada dunia. Kuasa. Oh, bila berkuasa, tuan-tuan, siapa berani lawan kita? Tapi ingat, betapa tinggi kamu duduk di tempat yang tinggi pun, akhirnya kamu jatuh juga. Banyak dah, tuan-tuan, kita tengok dalam dunia ni, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, kan? Luar negara, dalam negara pun ada, kan? Cuba kita jadikan pengajaran. Bukan kita nak ajar, kita bagi nasihat kepada pemimpin. Berhati-hati dengan kuasa yang kamu miliki. Tegakkan keadilan. Berlaku adil pada seluruh rakyat. Ini dunia. Tapi kalau dunia tidak disalahguna, cantik. Pemimpin adil, Allah. Dalam hadis kata apa? 7 golongan yang mendapat naungan arash. Pertama sekali, imamun adil. Pertama sekali, hadis sahih. Pertama sekali yang mendapat perlindungan arash ialah pemimpin yang adil. Bila dia berkuasa, Masya Allah. Masuk dia ayat 458. Tak ada tu. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Kerana kamu ada kuasa. Berlaku adil. Kerana adil itu sifat orang yang bertakwa. 58. Tak ada. 58. Masuk. 58. Al-Ma'idah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Ini saya nak buat contoh tentang kekuasaan. Al-Ma'idah ayat yang 8. Di pertengahan 58 lah Al-Ma'idah. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu hampir pada takwa. Ini tak salah. Ada kuasa, dapat sebagian dunia, tapi menegakkan keadilan serta berlaku adil pada seluruh rakyat yang Islam maupun bukan Islam. Ini cantik lah, tuan-tuan. Ini yang kita nak pemimpin. Ya, memang belakang baca tadi. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dia 2 ayat tu. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Yang saya masukkan ini ujung tu, Ustaz. Bukan mula. Nampak tak, tuan-tuan? Itu dunia. Kekuasaan. Siapa tak mau kuasa? Jangan kata jadi pemimpin. Pemimpin masyarakat. JPKK. Kalau dulu JKK. Kuasa dia boleh tahan tak mau JKK. Di antaranya, signature dia, tanda tangan dia laku. Kita tanda tangan tak laku. Sebab tak ada kuasa. Nampak tak, tuan-tuan? Apatah lagi menteri. Oh, menteri kalau dia recommendation menteri laku selalu. Ini yang kita maksudkan, tuan-tuan. Yang menjadi perebutan di dalam kehidupan dunia sementara, manusia berebut nak kuasa. Nak kaya. Nak berkedudukan tinggi. Allah. Itu dunia. Kalau tidak disalah guna, cantik. Kalau salah guna, menyesal di akhirat. Karena kita akan dihumban ke dalam neraka Allah. Kita tidak ada usaha, ikhtiar nak membebaskan diri kita daripada sambaran api neraka. Karena kita tak peduli halal, haram, dosa, pahala. Sedangkan dalam Quran banyak 9:38. At-Taubah ayat 38. Allah sebut yang mana lebih baik, yang mana lebih bagus.
Tuan-tuan tengoklah ayat tu. Allah berfirman, apakah kamu redha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Sedangkan dunia ni sedikit sahaja, kata Allah. Dia tak? Dia ada kan? Ar-raditum bil hayatid dunya. Apakah kamu redha dengan dunia? Dunia ni sekejapnya. Kita hebat macam mana pun, lama mana pun, akhirnya ada dia punya ending, kesudahannya. Dalam surah yang lain 88. Ni juzuk amma. 88, 16, 17. Ni juzuk amma surah apa? Baca sikit. 16, 17. 88. 16, 17. Apa dia? Bukan. 88. Surah apa? Oh, ni kalau nama apa lagi satu apa? Sebelah Al-Ghoshiyah tu. Lepas Al-Ghoshiyah. Ayat tu. 16, 17. Surah tu. Ada apa? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surah 89 Oh, 87. Silap. Dulu 88 dulu. Tuan-tuan. Kamu lebih utamakan dunia. Kan? Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah, tuan-tuan. Hidup di dunia sekali. Paling lama 90, 100. Bapa menakan saya, bapa saudara saya 100. Baru meninggal lebih kurang seminggu. Paling lama sekarang. Nanti bila sampai satu masa, insyaAllah kita bahas tentang umur. Sedap tak tuan-tuan? Saya duduk meneliti tadi Quran, ayat-ayat tentang umur, hadis tentang umur. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak apa? Saya tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan nampak lah saya. Itu cerita dunia tuan-tuan. Sebab tu kita nak sebut Nabi pernah ditawar dengan dunia. Allah. Nabi ditawar dengan dunia tuan-tuan. Bila mana kafir Quraisy pergi bertemu dengan Abu Talib. Macam ni lah Abu Talib. Anak menakan hang ni buat leceh semua lah. Dia duk hentam kita, hina apa yang kita sembah. Dia nak apa? Dia nak kaya, nak jadi ketua. Apa sahaja yang dia ingini, kami akan tunaikan hajat. Oh dia tu. Dunia lah mu. Mus baru first dose. Mata pun lali. Tu ngantuk dah tu. Kan? Jangan ditidurkan sudah mus. Bahasa sekarang lembut dia bunyi. Ditidurkan. Dulu mana ada. Tidur terus. Nak buat macam mana ya Rabbi. Hari ni pun sahabat saya meninggal, Tuan Imam. Nampak tak tuan-tuan? Bila Nabi diberitahu oleh pak menakan dia. Hang tak apa Mat? Orang kamu Mat hang tak apa? Mereka nak bagi ke hang semua. Hang nak jadi ketua, dia bagi ketua. Hang nak wanita tercantik, dia akan cari semua. Yang paling cantik di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad kahwin dengan siapa? Kahwin dengan janda. Umur 40, Nabi 25. Kan? Orang hari ni ikut sunnah. Alhamdulillah. Isteri lebih daripada satu tu sunnah tuan-tuan. Tapi jantannya suami 70. Isteri 17. Itu bukan sunnah, itu punah ranah. Bila Nabi dengar saja tuan-tuan, tawaran musyrikin, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadal amr ma taraktuhu
hatta yuzhiruhullah au lakaduna. Teringat ayat Quran pula. 3177. Teringat ayat Quran. Nak bukti tuan-tuan. Memang ada manusia. Demi Allah, wahai pamanku. Kalau mereka datangkan kepada aku matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, supaya aku meninggalkan urusan aku ini, mengajak manusia menyembah Allah, menjauhi taghut, beriman dengan apa yang aku sampaikan, sekali-kali tidak, sama ada aku menang ataupun binasa, mempertahankan perjuangan aku dalam masa muda. Masya Allah tuan-tuan. Kenapa kita tak jadikan pengajaran? Ini orang tawar dunia sikit, seruai habis. Dapat dunia sikit, syur lah. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut dunia, 3177 masuk dah. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Ali Imran ayat 177. Inilah dalil ada manusia yang jual agama, jual iman untuk mendapat sedikit habuan dunia. Ingat pula hadis lain pula dah. Kan? Hadis pula hadis Muslim. Dia macam tu tuan-tuan. Tak ada dalam skrip. Dia datangnya badirun bil a'mal fitanan qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tadi Ali Imran 177 dikuatkan dengan hujah hadis Muslim. Di akhir zaman Nabi kata, di kalangan umat dia ada yang beriman di waktu pagi, kufur sebelah petang. Atau di sebelah petang beriman pada Allah, pada pagi esoknya kufur, kafir. Kenapa? Apa kesalahan? Mereka telah menggadaikan iman. Menggadaikan agama di sini ialah iman. Semata-mata untuk mendapat sedikit habuan dunia, tuan-tuan. Akhirnya, kehidupan di akhirat, sengsara. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa pelik lah. Kita yang memperjuangkan Islam ni, hidup tak senang. Kan? Susah, payah, ngam-ngam lah, cukup-cukup makan. Yang lawan Islam, gemuk gedempoi, orang Kedah kata. Isteri mu gemuk lah. Dah, slim. Mu pandai jaga. Jogging kot pagi-pagi. Pagi-pagi jogging. Syok tengok orang jogging pagi-pagi mu. Cik lari buat tangan-tangan. Hak kaya biskul, cara kaya biskul. Kan sihatkan badan bagus. Riyadhah bagus. Nabi SAW menyatakan hadis riwayat Imam Ahmad. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu innama huwa istidrajun. Ini saya baca semua bab dunia tuan-tuan. Bila kamu melihat Muhammad, ada manusia yang derhaka terhadap Allah, tetapi Allah beri sebahagian dunia kepada dia. Kaya raya, ada kuasa, kedudukan tinggi, sebahagian dunia dimilikinya. Ketahuilah itu. Karena dia derhaka. Allah beri dalam bentuk sedemikian. Itu adalah istidraj. Boleh tuan-tuan? Sedap lah dah malam ni. Siapa kata sedap? Saya mu tak kata. Boleh mau? Boleh tuan-tuan? Tu dia cerita. Itu dunia. Lain kali nak buat khutbah lah, tajuk dunia pula. Kan? Kadang-kadang idea tu tuan-tuan dia datang melalui macam ni kan? Kan? Bila sebab tu saya tulis tuan-tuan. Saya tulis jot down. Nanti saya balik, saya ubah suai, hadis nak tak kat mana, selepas ayat mana, baru dia Power Rangers. Baik. Jadi itu yang pertama tuan-tuan. Mereka berdaya tertipu dengan dunia. Allah. Sengsara. Mereka merasakan diri mereka bebas. Kami nak buat apa saja di dunia. Kami nak miliki apa saja dalam dunia. Itu kami punya pasal salah. Jadi saya ingin menegahkan di sini. Okey, 28-77. Inilah jawapan tentang dunia. Bukan agama Islam tidak membenarkan kita mengambil sebahagian dunia. Nak kuasa boleh, nak berkuasa boleh, nak kaya boleh, nak kedudukan tinggi tak apa, tak salah.
Tetapi ingat ajaran Islam, tuan-tuan. Nah, gangguan dunia dari nafsu dan iblis. Gangguan dari manusia, munafik, kafirun harbi. Oh dia. Terima kasih Ustaz Dasuki Hasan. Ustaz Dasuki ni duduk kat mana Ustaz? Komentar-komentar memang bernah dan keras. Ada ayat tu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Masuklah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Mu tak masuk pun tak nampak apa ayat. Pulaklah. Ini dia tuan-tuan, jawapan yang konkret daripada Allah. Dan kata Allah, carilah dengan kurniaan kami apa yang Allah anugerah pada kita. Kelebihan-kelebihannya ada. Mungkin ada kuasa, mungkin ada kekayaan, mungkin ada kedudukan yang tinggi. Carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dengan kuasa, tegakkan keadilan, berlaku adil. Dengan harta, keluarkan zakat, bantu sekolah-sekolah tahfiz. Dia boleh sebut dah tu. Nak sekolah dia lah tu. Kan? Dengan kedudukan, kita jadi bos, CEO. Kita mengajak semua subordinate, orang bawahan kita. Kita kembali pada Islam. Saya nak tengok mulai esok, di pejabat saya, selagi saya ketua di sini, kamu semua wanita-wanita wajib tutup aurat. Oh, cantik lah tuan-tuan. Cantik lah tuan-tuan. Sebab apa? Kita telah menunaikan tanggungjawab kita. Allah anugerah kedudukan, kuasa. Kita utamakan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Yalah, jadi ketua, gaji tinggi, gaji lumayan, hebat, itu kemudahan. Tak apa, ambil. Utamakan akhirat. Okey, beres. Beres pun dah setengah jam. Dia ada 4. Kalau setengah jam, pukul 10 lah. Boleh tunggu mu pukul 10. Mu tak boleh lah. Mu hangguk pun tak ikhlas macam ni. Tak ikhlas mu ni. Sia-sia kawan dengan aku. Batuk pun tak pernah nak jadi. Itu nak demam dah tu. Itu dia cerita dia tuan-tuan. Dari Petaling Jaya Selatan, alhamdulillah. Ada fahaman buat apa saja kat dunia. Konon boleh bertaubat. Taubat pun Ustaz Dasuki, kita bimbang takut-takut tak sempat bertaubat. Jangan main-main dengan soal taubat. Tak apa, aku balas rasuah, aku terima rasuah, aku bagi rasuah mu. Nanti dekat-dekat ni aku taubat. Kalau tak sempat taubat, cuba jawabnya. Siapa tahu tuan-tuan, bila Allah nak jemput kita, siapa tahu? Nobody knows. Baik. Yang kedua, yang menyebabkan kita sengsara, kita perlu membebaskan diri kita. Pertama, daripada cengkaman dunia. Yang kedua, cengkaman makhluk. Makhluk ni manusia. Apa dia maksudnya? Kata ulama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan menjadi pecacai angkat najis pada makhluk-makhluk yang tidak beriman. Isu sengsara di akhirat. Setiap arahan dia yang tak betul pun kita patuh. Jam. Kita baca hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil azza wa jal. Rawahu Ahmad. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk di dalam perkara-perkara menderhakai Allah. Itu kita kata kebebasan kita ada batas, tuan-tuan. Kita boleh berbaik dengan makhluk, kita boleh menyokong makhluk, tapi tengok makhluk macam mana. Kalau makhluk jenis alien, tak boleh. Ini arahan tak betul pun nak ikut, nak patuh. Allah. Kita ulang sekali lagi. Ayat yang pernah dibaca pada pilihan raya yang ke-13 dulu. Saya ingat lagi. Dalam radio IKIM. Tahu Ustaz mana tu? Baca ke mic. 4:59. Tuan-tuan, saya duduk dalam kereta nak pergi kuliah Zohor. Ataupun balik kuliah. Dia pun baca. Dia kata, tuan-tuan dan perempuan, pendengar sekalian, inilah, ni dekat-dekat nak pilihan raya ke-13. Ni kempen untuk kerajaan lah ni. Dalam surah An-Nisa, ayat 59. Sebagai dalil, dia kata. Dia cakap sekali.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oh. Apa dia kata tuan-tuan? Ada batas dalam pergaulan, betul. Tidak boleh bergaul bebas. Nah, itu ceritanya. Sebab tu kita tak boleh dengan bukan mahram kita ni berdua-duaan, sebab yang ketiga tu iblis. Ustaz pun tuan-tuan, ketayak boleh jatuh. Kalau dengan wanita ni, mus tak tahulah, mungkin dia kuat iman. Ustaz ni dia kebal iman. Kan? Jangan main-main tuan-tuan. Pergaulan wajib dibendung ataupun ada batas-batas. Terima kasih siapa yang tulis tadi pergaulan. Tengok tuan-tuan. Jadi ceritanya, saya tak apa dah tadi. Anda baca apa tak Ustaz? An-Nisa 59. Cuba tuan-tuan dengar. Ayat ini begitu jelas yang ditafsir oleh Syekh Qutb rahimahullah ta'ala yang syahid, mati di tali gantung. Wahai orang-orang yang beriman, saya beriman, mus beriman, tuan-tuan semua beriman. Dengar baik-baik. Taatlah kamu pada Allah. Satu. Dan taatlah kamu pada Rasul. Dua. Dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Pemimpin. Perkataan pemimpin, Allah tidak sandarkan perkataan taat. Menunjukkan kata Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, ketaatan kepada pemimpin bukan mutlak. Pemimpin bagi arah yang tak betul, tak wajib dipatuhi. Malah nak baca lah. Masuk pilah 11, 97, 99 surah Hud. Contoh bagaimana rakyat bumi Mesir mematuhi arahan Fir'aun yang tidak betul. Akhirnya kesemua mereka dicampak ke dalam neraka. Ini kita nak kena bebaskan ni. Jangan jadi pecacai terhadap makhluk. Semalam ada satu soalan. Saya bila balik pulang ke rumah, saya akan scroll. Tengok ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Ada seorang sahabat, saya tak pasti nama dia. Dia tanya soalan dia begini. Ustaz, saya dengar, betul ke Ustaz? Kalau rakyat ni jadi baik apabila pemimpin baik. Kalau pemimpin haprak, rakyat jadi haprak. Dia tanya soalanmu. Mu nak jawabnya nak? Bukan susah. Tanyalah Ustaz. Ustaz Solihin. Tanya Ustaz pula. Jawapannya dalam sebuah asar. Asar ni kata-kata sahabat. Dengar baik-baik. Memang betul. Pemimpin baik, rakyat baik. Pemimpin haprak, rakyat lingkup. Simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Tak ada ustaz, gurau je. Apa pula dah? Cuba dengar tuan-tuan. Dua golongan manusia, sekiranya mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Dengar tuan-tuan. Sekiranya mereka haprak, keseluruhan manusia menjadi haprak. Siapa yang dimasukkan oleh sahabat yang mulia? Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Itu jawapan konkret. Contoh Quran tadi lah. Surah Hud ayat 97 hingga 99. Pemimpin haprak. Pemimpin haprak, rakyat ikut, rakyat patuh. Patuh pada makhluk, menjadi pecacai pada makhluk, menyebabkan menempa tiket ke neraka Allah. Tengok dah ayat tu, masuk ke? Ila Fir'aun wa mala'ihi tak masuk. Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun bi rasyid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi la'nah wa yawmal qiyamah bisa rifdul marfud. Kaget. 11 surah Hud ayat 97 hingga 99. Saya bagi dalil semua tuan-tuan. Jadi bila saya dengar radio Ikim tu ustaz tu kata, inilah dalil. Inilah dalil. Kalau taat pada ibu bapa macam mana ustaz? Ibu bapa kalau tak betul tak boleh taat. Dalil dia. Dalil suratul Luqman, surah ke-31 ayat 14-15. Zizan tengok ayat tu. Tak boleh. Apabila ibu atau bapa mengajak kita menderhakai Allah, tak wajib ditaati. Yang mutlak Allah dan Rasul sahaja. Adalah 14-15. Allah perintahkan kita supaya berbuat baik pada kedua ibu bapa.
Kan? Tapi dia ada situ. Bila mereka mengajak kamu menderhaka ya Allah, tak boleh. Fala tuti'huma, maka jangan taat kepada mereka. Okey Zizan. Cantik. Zizan tak buat tangan boleh. Nah, tanya kita bagi dari Quran. Sekadar yang kita mampulah, maklumlah. Ustaz biasa-biasa je. Kan? Tuan-tuan, itu contoh. Nah? Jadi, ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Manusia tidak mutlak. Itu kena faham. Manusia tidak mutlak. Walaupun manusia itu ibu, walaupun bapa, apatah lagi pemimpin. Pemimpin bukan ada kaitan dengan kita nak taat dia buat apa. Tak? Tetapi kalau arahan pemimpin itu tidak menyalahi syariat Islam, wajib kena taat. Saya pernah dengar tuan-tuan seorang ulama, ustaz dan sebuah ceramah. Dia sebut, dia buat contoh Tuan Guru ni Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia kata kalau Tuan Guru sebagai Menteri Besar Kelantan ketika itu, malam ni kita lewat sikit sebab pihak penganjur minta, sekarang baru 37 minit. Dia kata boleh sejam. Saya 2 jam pun boleh. Kan? Yang tak boleh mus sebab dia dah lali dah. Kan? Kena cucuk. Bagusnya. Dia kata dia buat contoh Tuan Guru ni Abdul Aziz. Selaku Menteri Besar Kelantan. Cuba tuan-tuan dengar. Dia kata, kalau Tuan Guru buat announcement, pengumuman, esok 9 Zulhijjah, saya menginginkan supaya seluruh rakyat Kelantan kita puasa sunat 9 Zulhijjah. Dia kata ketika itu jadi wajib kena taat. Kenapa? Hak dia suruh tu betul. Memang sunat muakkad dan dia pembuat. Semua orang tahu ibadah almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Yang orang tak tahu ibadah Ustaz Syarilong ni. Adakah standing dengan Tuan Guru? Mana aku nak tahu. Tuan Guru hebat tuan-tuan. Saya tengok sendiri dengan mata kepala saya. Pukul 1 saya tak tidur lagi tuan-tuan. Hampir pukul 2. Di Pulau Melaka tunggu Tuan Guru tahun 1990. Baru dinobatkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Pukul 2 belum balik ke rumah dia. Tak boleh tahan kita tidur. Pukul 5 kita bangun. Sejam sebelum subuh. Tuan Guru ada dalam masjid. Allah. La ilaha illallah tuan-tuan. Pak, tunggu Pak. Apa kena Pfizer ni? Tu pening Pfizer lah. Kami clear dah. Kan? Tuan-tuan. Pemimpin macam ni yang menunjukkan teladan yang baik sebagaimana Nabi SAW wajib dicontohi. Wajib dipatuhi. Walaupun benda sunat, dia kata boleh bertukar jadi wajib. Kenapa? Dia sendiri beramal. Dan perintah ni perintah baik. Tapi macam Fir'aun, dia bagi arahan tak betul. Tak wajib ditaati. Tak wajib dipatuhi. Termasuk kedua ibu bapa. Okey? Zizan, cantik. Zizan dah buat good. Macam mana tak good? Saya kemukakan dari Quran. Dia tanya macam mana ibu dan bapa. Saya bagi suratul Luqman. Ayat 14-15. Kan? Saya bagi contoh Fir'aun. 97-99. Tuan-tuan ingat. 33, 66, 68. Saya dengan dia orang ni bahasa angka ya tuan-tuan. 33 tu suratul Ahzab. Bermula ayat 66, 68. Ini dalil tuan-tuan. Percayalah. Kalau kita mentaati pemimpin, membabi buta. Kasar Ustaz. Kita tukar. No sweat. Mengkhinzir buta. Kan? Buat tak gelak kan ni? Lawak antara bangsa weh. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaquluna. Ya laytana. Ata'na Allah wa ata'na rasulah. Wa qalu. Rabbana. Inna ata'na sadatana. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Tu tuan-tuan. Tu dalil. Nah, pemimpin yang akan mengheret kita ke dalam neraka. Sama-sama masuk. Allah. Karena kita gagal membebaskan diri kita daripada cengkaman api neraka. Kita begitu taat. Ta'asuk pula tu. Ustaz malam ni belum speaking English lagi. Oh well, you know. Aku nak cakap pun tak ingat dah. Cakap putih nak kata apa.
Tak apalah lain kali aku cakap orang putih. Tu cerita dia tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Bebaskan diri kita. Jangan jadi hamba kepada sesama makhluk yang tidak beriman. Yang beriman, ibu, bapa, pemimpin, taatlah kepada mereka. Selamatlah kita tuan-tuan di akhirat kelak. Yang ketiga, yang menjadi cengkaman ialah syaitan. Takkanlah Fir'aun nak suruh rakyatnya puasa 9 Muharram. Jadi Fir'aun tak apa, saya jawab kepada saudara Dasuki Hasan. Yang Fir'aun suruh bukan puasa 9 Muharram, nanti lawak antarabangsa tu. Yang dia suruh ialah bunuh setiap bayi lelaki yang lahir di bumi Mesir. Ini dalam surah ke-28 Al-Qasas. Bermula ayat 4 hingga 11. Saya tengok ayat mana yang disebut tu. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan yang nak solat awal waktu, sila solatlah. Saya dah janji lagi 10 minit insya-Allah. Saya quote saja ayat perintah Fir'aun yang tak betul tu. Di antara contoh. Ini ayat 4 tuan-tuan. Dia kata di sini, ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Itu arahannya. Punya bangang rakyat Mesir ni, Bani Israel. Dia patuh. Boleh? Ustaz Zulkifli Hasan? Mantap jawapan? Line clear? Sebab saya nak jawab tadi dah. Takkanlah Fir'aun nak suruh puasa 9 Muharram, 9 Zulhijjah. Itu cerita dia. Seterusnya syaitan. Syaitan tuan-tuan. Kita baca Yasin. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. 36-62. Dan sesungguhnya kata Allah, syaitan telah menyesatkan ramai umat manusia. Apakah kamu tidak pernah berfikir? Ini musuh kita tuan-tuan. Bebaskan kita, jangan tertipu dengan pujuk rayu syaitan. Kadang-kadang nak laksana Islam, ni pun orang nak mula fokus tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya ialah Menteri Agama di Malaysia yang baru ni adalah dari Parti Islam se-Malaysia. Mula fokus kamu. Macam mana judi, arak, tu dia. Orang fokus. Kita pun Allah uji. Syaitan pun kata, nak ikut Islam kan? Halah, apa lebih kurang sudahlah, jangan buat leceh. Kita nak ikut Islam ni pun iblis datang. Tapi kalau kita gagal menolak pujuk raya iblis, penyesal tuan-tuan. Guna-guna kita merdeka, aku rasa nak buat apa, aku buat di dunia. Tak nak semayang, tak nak ikut syariat Islam. Aku punya pasal, siapa kata? Inilah kerja iblis. Okey, 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tu dalil dia. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan. Kita dipujuk, dirayu, akhirnya kita perebah. Tuan kata tu tuan-tuan. Kalau kita berdua-duaan, dalam hadis pun sebut, lelaki perempuan tak ada mahram, kan? Tak ada orang ketiga. Yang ketiga tu syaitan. Jangan. Ustaz ke, tuk guru ke, tuk haru ke, baru nak start ke. Syaitan pujuk rayu. Cuba tengok. Adam dan Hawa pun kena. Masa tu belum jadi Nabi lagi. Nampak tak? Syaitan pujuk rayu. Tambahlah kita, aduh. Letih. Kan? Berhati-hati tuan-tuan. Macam tadi siapa tulis tu. Mungkinkah usul seperti itu dipantau oleh pihak lain? Tak apalah, mereka nak pantau-pantau lah. Yang penting kita sama-sama membantu tuan-tuan.
Saya boleh berdakwah, kita berdakwah. Menteri Agama, dia tunaikan tanggungjawab dalam bidang kuasa yang dimilikinya. Dia kena tengok dulu apa bidang kuasa aku. Kan? Oh, isu dia orang bombat, tuan-tuan. Tahu bombat, tembak. Nah? Jadi syaitan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita termakan dengan pujuk rayu syaitan 43, 36, 37. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 36-37. Mati kita, tuan. Sepanjang kehidupan kita, kita dipimpin oleh syaitan kerana kita tak mempedulikan Islam. Syaitan itulah menjadi tuan penasihat 25%. Sehingga bila kita melangkah nak mengamal Islam, dia kata tak payah, dia akan halang. Dia bangkitkan dalam diri kita, jiwa kita, aku sekarang sedang mendapat pimpinan Allah. Pandainya tuan-tuan iblis. Tu yang kata tu yang ketiga. Ni bukan modal saya, modal tok guru saya. Cuma saya Allah dengan Al-Quran ada hadis sekadar kemampuan. Yang keempat, akhir sekali. Ini ya tuan-tuan. Keterbatasan. Kebebasan kita, kemerdekaan kita ada batas-batasnya. Dan inilah yang paling kuat. Apa dia, tuan-tuan? Hawa nafsu. Tadi Ustaz Dusuki Hasan sebut. Hawa nafsu ni kuat. Allahu Akbar. Ulama pun mula. Dah sebut. Ulama kita akan baca. Dah sebut. Nak buat macam mana? Terus masuk ayat tu. 7176. Ini contoh ulama yang tewas kepada hawa nafsu. Allah. Panjang ayat ni. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ard. Wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhad. Au tasrufu yalhad. Dhalika mathalul qawm. Alladzina kadzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Siapakah ulama ini? Namanya Bala'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel. Saya nak quote tentang dia tewas kerana hawa nafsu saja. Saya terjemah yang hawa nafsu saja. Tuan-tuan dengar? Dia kata kenapa? Karena dia tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia. Dia penanda dunia. Dan menurut hawa nafsunya. Dia binasa, dia mati kafir, tuan-tuan. Dalam kitab sebut, Bala'am bin Ba'ura mati kafir. Dia menentang Nabi Musa. Allahu Akbar. Sedangkan dia mustajab doa. Ya Allah. Hawa nafsu, tuan-tuan. Hawa nafsu kuat ni. Sebab tu, tuan-tuan, kita baca lagi. Hadis riwayat Imam Hakim lah. Hadis ni hadis ke-41 dan kitab Matan Arba'in. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak sempurna keimanan kamu selagi mana hawa nafsu kamu tidak tunduk, tidak menerima, tidak mengamal ajaran yang aku bawa, tuan-tuan. Tabik spring, Zizan kata habis dah spring, tak ada spring lah. Yang ada pun spring nak main gitar, reng spring. Kumpulan spring ada kan dulu kan? Saya tak kenal ada orang tu, kan? Ini tuan-tuan, selama mana keinginan hawa nafsu tidak tunduk pada ajaran dibawa oleh Nabi, tidak beriman. Iman belum sempurna. Boleh? Bahkan tuan-tuan, disebut dalam Quran 45-23. Al-Jathiyah ayat 23. Mereka-mereka ini yang tunduk kepada keinginan hawa nafsu, Allah akan membiarkan mereka, tuan-tuan. Allah akan membiarkan mereka hidup sepanjang hayat di dunia di dalam kesesatan. Allah tahu dah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Tak apa. Saya rujuk ni, tuan-tuan. Ini kitab dia. Tafsir Arab Saudi, muka surat 818. Ayat saya baca, surah ke-45 ayat 23. Di mana Allah menyatakan sesiapa yang bertuhankan kepada hawa nafsu, balasannya memang buruk sekali, tuan-tuan. Apa dia balasannya? Allah membiarkan orang itu sesat. Karena Allah mengetahui
bahawa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Kenapa? Tuhan dia bukan Allah. Pimpinannya bukan Al-Quran, tetapi hawa nafsu. Binasa, tuan-tuan. Karena dia rasa dia bebas. Hawa nafsu dia nak buat apa, buat. Nabi bersabda, Thalathun muhlikatun syuhun muta' wa hawan muttaba' wa aljabu mar'i bi nafsihi rawahu Tabrani. 3 perkara yang celakakan manusia. Pertama, sikap kedekut. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Yang 3, kagum terhadap diri sendiri. Sebaliknya, tuan-tuan, sesiapa yang berjaya mengekang, membendung keinginan hawa nafsunya sehingga dia mentaati segala perintah Allah, suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan, tuan-tuan, Allah, untuk mengakhiri syurga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat 40-41. Dan ada pun orang yang takut akan kebesaran Allah. Allah, kalau sebut nama Allah ni bimbang, takut. Siksa Allah amat perit sekali. Oleh kerana bimbang, takut akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, siksaan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ketika itu dia mengekang keinginan hawa nafsunya. Yang haram aku tak buat. Walaupun aku bebas. Bebas nak makan. Tak bebas. Ada benda tak boleh makan. Haram aku tak makan. Hawa nafsu aku tak makan. Apa peduli apa? Alah, Cina buat sama. Ya. Alah, mi Cina sedap. Dia buat babi. Kan? Sedap makan. Ada yang jadi bio pening. Kan? Orang pening kan dah cucuk Pfizer. Kan? Kita pening makan mi Cina je. Sebab tu saya sos-sos Cina saya tak makan. Nak kata warak, dekat-dekat nak warak. Percayalah tuan-tuan, makan ikut suka tak boleh ingat ayat Quran. Lupa, hadis lupa. Karena dia mengekang keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat tinggal mereka kelak di hari akhirat ialah syurga. Allah, tuan-tuan. Inilah kemerdekaan yang sebenar. Membebaskan diri kita. Jangan tertipu, jangan terpedaya dengan dunia, dengan makhluk, dengan syaitan atau iblis. Termasuk yang paling kuat, yang tidak pernah lekang daripada kita, ialah hawa nafsu. Allahu Akbar.